Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Senajmahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita telah pun masuk ke malam 3 Ramadan. Doa kita mustajab masing-masing. Tanda doa mustajab. Doa apa yang mustajab tu? Ya, ini ketika datangnya bulan Rajab, Nabi SAW ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ternyata Allah kabulkan untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jangan sangka kita hidup ni sebab kita, tapi Allah beri peluang untuk kita hidup kerana kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pastikan mati. Dan Allah hidupkan kita sampai ke bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya itu ada bulan sebaik satu malam 1000 bulan. Jadi alhamdulillah kita beri peluang untuk hidup pada bulan ini yang mana untuk kita lipat gandakan ganjaran pahala itu, dilipat gandakan dengan amalan yang ditingkatkan. Jadi sudah jemaah yang memuliakan Allah SWT, maka di sini kita nak melihat bagaimana kefahaman kita. Nombor satu yang kita nak beri penekanan agar pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan ini tidak jadi sia-sia. Semua amalan yang kita lakukan itu mesti bersendikan kefahaman. Bukan kita ligan puluh amalan tanpa ada kefahaman. Sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Lalu kefahaman itu datang dengan melalui majlis ilmu. Sebab itu alhamdulillah kalau di masjid kita ni masih lagi memberikan ruang untuk majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Kita dah isi perut kita dah jasmani dan sudah pasti kena isi rohani. Yang mana rohani itu mesti bermula dengan ilmu. Ilmu inilah yang menentukan kefahaman, kefahaman yang menentukan beramal, yang menentukan kepada hasil pahala. Pahala itu ditentu dengan kefahaman kita jemaah sekalian. Sebab itu ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar. Duk kita ni duk nampak puasa dah duk bersilat masih tahan lapar dahaga, tapi Nabi kata boleh jadi yang puasa tu dapat lapar. Kalau puasa dapat lapar, yang beramal pun boleh jadi dapat penat je.
Kalau solat dapat penat, kalau mengaji dapat penat. Sekarang beramal ni kita tak penat. Tapi hanya dapat apa? Dapat penat. Dan boleh jadi orang yang bangun malam wa rubba qa'imin. Boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya berjaga malam. Nah, di sini jemaah sekalian, perkara yang perlu diberi perhatian. Jangan kita sangkakan kita beramal, tiba-tiba kita sudah ada pahala. Belum tentu. Tapi bagaimana kita nak memastikan adanya pada itu ganjaran pahala? Maka di situlah datangnya kefahaman, yakni kefahaman dalam kita menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala. Itu kena ilmu. Kena ada ilmu. Sebab tu ilmu ini menjadi tunggak dia, menjadi tiang dia. Sebab itu kalau kita hari ini jemaah sekalian lihat kepada tuntutan ilmu, susunannya memang fardu. Talabul ilm faridah dari kulli muslimin wa muslimat. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa atau pahala amalan kita, itu boleh jadi datang daripada asbab kejahilan kita. Nah, okey. Maka di sinilah kita nak letakkan kefahaman dalam kita nak memantapkan antara bulan yang mana kita boleh letakkan sebagai pertama kefahaman yang kita kena luruskan dalam hidup ini, terutama dalam agama, itu kefahaman akidah kita. Yang boleh membatalkan pahala amalan ini adalah apabila kefahaman tentang akidah kita tidak benar. Hati-hati. Sebagai contoh berakidah. Saya namakan kalau bulan Ramadan ni bulan perkasa, bulan memantapkan akidah, memperkasa ibadah. Bulan memantapkan akidah, bulan memperkasa ibadah. Memperkasa ni bukan soal banyak ibadah yang kita nampak banyak. Jangan salah faham, orang buat banyak macam ni puasa ni. Kalau ikutkan tak makan daripada pagi sampai ke maghrib tadi, banyaklah masa dia. Tapi lapar je dapat. Sebab apa? Sebab dia tak perkasa ibadah dia itu. Dengan apa? Dengan memantapkan akidah dia. Sebab itu Ramadan ini dibayar pahala oleh Allah direct. Kerana apa? Kerana kita melakukan ibadah ni, kita meluruskan balik kefahaman kita dalam bulan Ramadan. Syariat siam puasa itu benar-benar kita lakukan kerana Allah. Kalau kita belajar ni betul, kita tak boleh tinggalkan makan dan minum kalau sebab orang, takkan jadi. Kita hari ini boleh tinggalkan makan dan minum kerana Allah. Baik. Bila sebut kerana Allah, kita nak kaitkan dengan akidah dan perbincangan hakikat kehidupan. Kalau kita tengok air, ini tingkatan pertama saja puasa. Tingkatan pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bukan pahala puasa, batalkan puasa. Okay. Sebelum Ramadan, kita nampak air ini. Ini nak perkasa akidah ni, macam mana cara? Macam kita tengok. Dia kena praktikal. Sebelum Ramadan, kita tengok air ni, yang nampak aku haus. Lalu kita pun minum sebab nak menghilangkan haus. Betul tak? Nampak macam betul lah adat ni kan. Soalannya, dalam bulan Ramadan, kenapa tak minum? Ni haus ni. Sila lagi bulan haus tu hilang tanpa minum. Lupa kita. Dalam bulan Ramadan hari ini kita nampak bahawasanya air ni kita minum bukan sebab kita haus, tetapi kerana Allah bagi minum. Habis kita. Berapa duit kita ada? Saya duit banyak, 1 bilion. Okey. Air berapa sen? RM1 lebih. Kalau sebab minum kerana duit ada, minum. Tak kira dalam akaun bank ada berapa. Yang penting kali ni tengok air saja, ingat Allah. Kan dah makrifat tu. Dah makrifat tu.
Sebelum ni tengok air nampak haus. Kali ni tengok air nampak Allah tak bagi minum. Allah tak bagi minum. Dah tak nampak aku dah. Menahan diri tu. Diri yang mana nampak diri tu, akhirnya ternyata bahawasanya melalui ibadah puasa, diri yang sebenar itu rupanya di bawah jajahan takluk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu bila minum baca bismillah. Sunnah Nabi SAW, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Itu 3 kali set. Lepas tu minumlah balik, baca pasal, set lagi. Sebab apa? Sebab Allah izin bagi minum. Itu akidah. Bukannya hilang haus sebab kita nak. Tak, Allah bagi izin. Itu yang pertama. Yang keduanya masalah. Kalau kita lihat sebelum ini, orang kata kalau kerja tak makan. Kalau tak kerja kita tak makan. Kalau nak makan kita kena kerja, boleh makan. Betul? Adat kata. Tapi dalam bulan Ramadan kita kerja tidak? Kerja. Itu kenapa tak makan lagi? Kerana berbalik soalan tadi, Allah belum bagi makan. Tapi paling penting ni masalah akidahnya apa? Cuba tengok. Waktu kita nak makan, kita kena tunggu waktu solat. Di sini meletakkan bahawasanya syariat Allah penentu kepada syariat hidup. Syariat hidup tu makan. Orang kata kalau tak kerja tak makan. Dah kerja dah ni, kenapa tak makan? Tunggu masuknya waktu solat. Bagi sekitar kawasan yang sewaktu dengannya. Nak makan tunggu solat sebelum ni, sebab solat, sebab makan tinggal solat. Sebelum ini sebab makan tinggal solat. Sekarang tunggu solat baru boleh makan. Allah kata kali ni kamu suka ke tak suka ke, tunggu waktu solat. Masuknya waktu solat baru makan. Bermaksud kalau tak solat tak makan. Kalau tak ada waktu solat, atau bahasa mudah, kalau tidak adalah orang yang sujud atas muka bumi Allah sekarang ini, maka hancurlah semua dunia ni. Allah hancurkan macam itu. Tapi kerana ada waktu solat, dan kita buka pula waktu maghrib awal waktu. Waktu pertama yang mana diukur. Kalau ikut susunan waktu solat, maghrib tu waktu yang pertama. Hari ini tengok saya datang tadi, kira di kuliah maghrib. Saya datang maghrib, saya keluar maghrib. Lengang, selengang-lengang jalan. Mana pergi orang semua ni? Boleh pula tunggu solat. Boleh pula berhenti tunggu solat sebelum ni. Nantaklah jadi ni. Kerana kerja tinggal solat. Datang bulan Ramadan meluruskan balik kedudukan hidup kita. Ini akidah. Oh, kalau tak kerja mati aku, mati aku. Tengok Ramadan, tadi tanya imam, "Mam, berapa buka hari?" Ada 200 semalam, 250 ustaz, sekarang tambah 280. Tengok. Kerana ibadat kita siapkan. Makan, siapkan. Cuba kalau kita semua beribadat kepada Allah dengan benar, memang Allah siapkan kita makan. Sebab manusia hari ini, bila habis Ramadan dia macam tak percaya balik. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Kita takut sebab kita fikir kita usaha kita bagi makan. Kadang-kadang mak pula, ini kalau aku tak masak dia tak makan anak aku ni. Jangan, syariat adat memang nampak kita buat. Tapi bulan Ramadan, bulan meluruskan balik syariat dan hakikat, malah membawa kepada makrifat. Membawa kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebab tu isyarat kepada Ramadan, siam menahan diri itu rukun Islam, tetapi kesan dia takwa. Takwa ni apa? Menjaga iman. Hati-hati supaya hati tidak lalai daripada mengingati Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hati-hati orang beriman, jangan sampai harta kamu. Ni sebab ada harta ni. Sebab harta ni lah saya boleh senang ni. Sebab harta saya boleh makan ni. Siapa kata? Memang tak nampak ni.
Sebelum Ramadan boleh cakap lah, mari tengok bulan Ramadan. Ada duit pun tak boleh buat apa. Kena tunggu buka dulu. Kena tunggu buka dulu. Kena tunggu waktu solat dulu. Tiba-tiba waktu maghrib tak ada. Agak-agak apa jadi? Agak-agak. Dia main tunggu azan. Dia bukan tunggu azan. Tunggu waktu masuknya waktu maghrib. Tiba-tiba maghrib tak ada. Bersilat kita nak fatwa ni. Ni bila nak buka ni? Tak ada waktu maghrib, hilang dia. Tak makan ke dia? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. So insyaAllah kan? Dekat. Baik, kita bagi lalu azan dulu. Kita sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit. Kita sedang membincangkan tentang Ramadan, bulan memperkasa ibadah, bulan memantapkan akidah, memperkasa ibadah. Kita sedang membincangkan bagaimana nak memperkasa akidah melalui syariat siam, menahan diri daripada makan dan minum tadi. Rupanya yang memberi kesan kepada akidah, mengingatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita tentang ma'rifatullah. Jemaah sekalian, kalau kita kaitkan tadi, tak solat tak makan, ini perkataan yang perlu kita ketengahkan, kita jadikan sebagai sandaran kepada kehidupan. Bukan tak kerja tak makan, malah kerja utama kita solat. Jangan pisahkan kerja. Kalau kerja yang kita lakukan seharian, yang kita buat mencari nafkah yang wajib itu, pergi ada tempat betul. Macam tadi saya, hari ini saya ada duha, ada zuhur, nyari tak subuh tadi nak kata hat-trick. Memang kering hampir tekak. Jadi tadi zuhur di Panasonic, saya pun cakap macam ni, ramai staff. Lalu saya pun cakap, kita datang tempat kerja sebab nak dapat gaji. Tapi bukan gaji yang bagi makan. Yang bagi makan rezeki Allah.
bukan gaji semata-mata. Belum tentu gaji itu bertukar menjadi rezeki yang halal. I'tiqad kena benar. Kalau datang kerja ada tempat, syariat kerja ada tempat, syariat solat pun ada tempat. Syariat solat bagi orang lelaki tempatnya di masjid. Datang masjid ni jemaah sekalian, ni kerja utama orang lelaki. Utamanya waktu malam, siang bekerja, malam beribadat, mengimarahkan rumah Allah, bermula maghrib ni Allah ajar kita dah susun balik. Maghrib, isyak, lepas tu straight ke tarawih. Malam kerja kita, datang rumah Allah. Bukan kerana kerja siang sampai melupakan masjid. Sebagai contoh. Ini terang-terang ni mas sekalian, kita boleh susun balik. Allah bagi isyarat berbuka tadi, waktu solat. Solat maghrib. Kenapa tak buka solat zuhur tadi? Ataupun sebelum zuhur kita buka time lunch? Kan senang. Kenapa buka mesti dikaitkan dengan waktu solat? Kenapa? Soalan. Bila itu syariat Allah. Boleh tidak buka di luar waktu solat? Boleh, mas sekalian. Tetapi Allah susun syariat untuk berbuka tepat-tepat waktu maghrib, dan maghrib waktu pertama umat Islam. Dan sekiranya kita faham, kalau datang kerja untuk cari duit, datang masjid untuk cari rezeki. Perkataan yang tepat ke macam itu? Duit belum tentu jadi rezeki. Belum tentu. Kerana apa? Rezeki dikaitkan dengan yang halal. Tak ada dikaitkan dengan yang haram. Tak ada jumpa imam, mam, alhamdulillah mam saya dapat rezeki daripada menang loteri. Gila kau. Bukan dapat rezeki, dapat bala. Rezeki ni wa barakatan fir rizq. Keberkatan rezeki. Cantik dah maghrib datang, isyak datang, subuh, zuhur, asar. Asar ni nombor 5 susunan waktu. Nombor 5 ni yang paling akhir. Pada asar ini duduknya Allah kata rugi orang yang, kecuali orang yang beriman. Orang beriman maghrib dia duduk kat masjid. Cuba tengok maghrib kita penuhkan malik masjid, isyak semua penuh. Sebab apa? Inilah kerja orang beriman. Dan jemaah sekalian, datang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku spesialnya Ramadan sampai kita ada kekuatan untuk kembali bekerja. Kembali bekerja dengan Habis Ustaz, apa sebelum ni saya tak kerja lah. Jadi saya guna perkataan ni mudah-mudahan untuk diri saya lah dengan jemaah. Sebelum ni mungkin kita dikerjakan sampai kita lupa kita ada tempat kerja yang mendatangkan rezeki, iaitu masjid. Masjid tempat rezeki jemaah sekalian. Masuk tadi, siapa yang tak baca doa rugi. Besok jangan lupa baca doa. Baca doa masuk tu, Allahumma inni as'aluka min fadli. Itu nak keluar, nak masuk je abwab rahmati, nak keluar je. Kalau masuk lupa, keluar jangan lupa. Itu nak keluar minta masukkan. Min fadli itu adalah nak minta rezeki Allah. Ini tempat kunci rezeki. Jadi akhir kalam masukkan. Dalam satu hadis Nabi SAW, kenapa kita boleh ada kekuatan begini? Kata Nabi SAW, apa yang berlaku pada bulan Ramadan ni, hanya pada bulan Ramadan, tidak berlaku pada bulan lain. Hanya berlaku bulan Ramadan saja. Bulan lain tidak berlaku. Apa kata Nabi SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza jaa Ramadan futihal abwabul jannah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datangnya bulan Ramadan maka pintu-pintu syurga dibuka. Dalam hadis yang lain, iza dakhala syahrul Ramadan iza jaa, apabila masuknya, apabila datangnya syahrul Ramadan, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jemaah sekalian, ini hanya ada pada bulan Ramadan. Sekarang pintu syurga terbuka, kita akan nampak kita dibawa ke mana bila pintu syurga dibuka. Maka dibawa ke rumah Allah. Maka di sinilah kita membetulkan kembali akidah bahawasanya pusat kehidupan kita yang mendatangkan rezeki, yang menguatkan kembali kefahaman tentang akidah, itu mestilah kembali kepada Allah. Dan barulah kita akan nampak kenapa kita beribadah. Lalu kita perkasakanlah ibadah kita jemaah sekalian dengan kita beramal kerana yakin kepada Allah atas segala ganjaran.
Maka di sini kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, yang pertama, tadi kita mulakan balik tentang apa jemaah sekalian? Tentang bulan Ramadan, bulan memantapkan kembali akidah. Tadi kita bincang mula-mula tadi, sebelum ni kita tengok air ni, sebelum bulan Ramadan kita minum sebab kita haus. Bulan Ramadan kita nak minum, kita ingat dah Allah. Allah tak bagi minum. Dia datang sini makrifat. Maka nak makan pun sama. Sebelum ini kita ingat, kita kerja, kita dapat makan. Kita kerja, kita dapat makan. Datang bulan Ramadan, tidak. Yang bagi makan Allah melalui syariatnya. Kita kena tunggu solat. Maka kita janganlah ketepikan waktu solat. Kerana solat itu pekerjaan utama kita. Kerja utama kita solat. Hari ini Alhamdulillah, Zuhur penuh, Asar penuh. Penuh. Sebab apa? Sebab kita tak dikerjakan. Kita sedang betul-betul bekerja. Sebab itulah bulan ini dinamakan bulan Al-Mubarak. Kerana kita benar-benar bekerja. Dan tadi akhirnya kita melihat bahawasanya padanya itu dibukakan pintu syurga. Maka pintu syurga dibukakan, maka di sinilah kita nampak bagaimana kekuatan kita datang, yakni untuk kita kembali memperkasakan ibadah. Ibadah besar mas sekalian, mengimarahkan rumah Allah. Saya seru pada diri saya dan semua jemaah yang hadir pada malam ini, jadikan Ramadan kali ini pencetus kebangkitan Islam dengan kembali memenuhkan rumah Allah. Kita di fasa akhir dah, kita dah masuk 100 tahun kejatuhan Islam. Kita dah melepasi bulan Mac, 3 Mac 1924 tu, sekarang dah bulan berapa? 13 Mac dah. Dah 100 tahun je mas sekalian. Jadi pakat-pakatlah saya seru diri saya, kita pakat-pakat azam, siapa yang terpilih malam ni, habis Ramadan mas sekalian, make sure isyak kurang-kurang maghrib mas sekalian, tolong kita penuhkan masjid. Kita tengok kesannya macam mana nanti. Kita penuh setara macam ni, insya-Allah kita akan nampak perubahannya luar biasa dalam diri kita dan negara dan seterusnya dunia Islam seluruhnya. Kita akan nampak kesannya. Itu saja mas sekalian, wallahu alam, mohon ampun maaf dosa saya kekurangan. Dengan kata itu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, yang menjadi asbab untuk kita kembali memantapkan akidah kita, dan kita sama-sama memperkasakan ibadah kita, dan kita sama-sama menjaga rumah Allah yang Allah telah amanahkan kepada kita ini, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafaratul suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'auzu ila allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab.